Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik. Bismillah. Jadi untuk video yang kali ini insya-Allah Ustaz akan membuat video tentang tutorial subjek bahasa Arab. Yang di mana untuk video ni Ustaz akan ajar kepada kamu bahasa Arab untuk tahun 4 untuk tahun 4. Baik, pada yang 2 minggu lepas, sesi yang sebelum ni Ustaz buat video dah. Ustaz mengajar kepada kamu tentang tajuk yang pertama . Itu kita kenal dulu tentang Asyhurul Miladiyah. Kita masuk dah Asyhurul Miladiyah. Lepas tu kita dah kenal dah Asyhurul Miladiyah ni adalah bulan-bulan Masihi. Jadi untuk bulan-bulan Masihi ni semua ada 12 bulan. Seperti mana yang Ustaz ajar pada yang lepas, ada 12 bulan, iaitu yang pertama Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan juga Disember. Dah. Lepas Ustaz beritahu tu kita pula menyebut bulan-bulan Masihi tu ke dalam sebutan Arab. Iaitu pada yang pertama sekali Yanayir, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Tu sedikit ulasan untuk yang pembelajaran yang lepas. Jadi masih lagi dalam tajuk Asyhurul Miladiyah. Hari ini kita nak masuk kepada tajuk tentang Alif Lam Qamariyah dan juga Alif Lam Syamsiyah. Dan tajuk-tajuk kecil dia dalam Asyhurul Miladiyah ni ada Alif Lam Qamariyah dan juga Alif Lam Syamsiyah. Okey, kita tengok slide. Okey, nampak tu? Okey, hari ni yang kita belajar itu ni Asyhurul Miladiyah kan. Okey, kita tengok terus kepada Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Okey, baik. Jadi kita nak belajar tentang perbezaan antara Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah, iaitu di mana perkataan yang ada alif lam depan. Standard bahasa Arab. Bahasa Arab kita dulu sikit kalau kita fikir bahasa Arab mesti ada al depan je. Contoh ustaz, nama ustaz Alif kan, jadi al-alif ke. Contoh Ustaz Syafiq jadi Asy-Syafiq ke apa kan. Ustaz Afnan al-Afnan ke kan. Kalau kita tambah al tu kan. Okay. Bila ada lam ni dia ada perbezaan dia. Iaitu dipecahkan kepada dua. Alif lam ni pecah pada dua, itu Alif Lam Qamariyah dan juga Alif Lam Syamsiyah. Apa beza antara Alif Lam Qamariyah dan juga Alif Lam Syamsiyah? Bezanya ialah, okey, kita tengok dulu Alif Lam Qamariyah. Okey. Perkataan asal hanyalah Qamariyah saja. Perkataan asal dia hanyalah Qamariyah saja. Tapi dia masukkan alif lam jadi Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Jadi dia bila masuk alif lam Qamariyah ni bila masuk alif lam, dia tidak mengubah perkataan asal dia. Contoh perkataan asal dia Qamariyah. Perkataan asal dia Qamariyah, jadi bila masuk alif lam jadi Al-Qamariyah. Tiada perubahan pada perkataan asal, cuma tambah alif lam saja. Dan juga Alif Lam Qamariyah ni bila kita sebut dia, lam tu masih ada kan. Sebutan tu lam tu masih ada. Contoh Ustaz sebut al. Sebutan lam ada Al-Qamariyah. Masih ada lam dalam sebutan dan juga dalam tulisan. Dan juga kita nampak tu situ lam dia ada sukun. Alif Lam Qamariyah ni lam dia ada sukun. Nak dibandingkan pula dengan Alif Lam Syamsiyah. Tengok Alif Lam Syamsiyah sini. Okey, Alif Lam Syamsiyah dia perkataan asal dia Syamsiyah saja. Perkataan asal dia Syamsiyah. Bila dimasukkan alif lam jadi Asy-Syamsiyah. Nampak beza dia? Okey. Asy-Syamsiyah ni, Alif Lam Syamsiyah, bila ustaz masukkan alif lam kan, bila sebut Asy-Syamsiyah, lam ni dalam tulisan dia ada tapi dalam sebutan tak ada. Dia terus baca Asy-Syamsiyah. Tadi Alif Lam Qamariyah jadi Al-Qamariyah, lam tu masih ada dalam sebutan. Al-Qamariyah ni lam masih ada dalam sebutan, tapi Alif Lam Syamsiyah ni Asy-Syamsiyah, lam tu tak ada dalam sebutan. Dia dihazafkan ataupun
dalam bahasa Melayu dihilangkan. Dalam tulisan masih ada alif lam tidak? Ni alif lam syinan, ni alif lam qaf. Okey, alif lam qamariyah ni lam dia tu masih disebut. Tapi kalau lam syamsiah, lam dia tu tak disebut. Dia terus masuk kepada huruf yang ketiga, iaitu huruf syin ni lah. Kan alif pertama, lam kedua, syin ketiga kan. Di sini alif pertama, lam kedua, qaf ketiga. Kan? Lam tu huruf kedua. Sini pun lam huruf kedua. Jadi lam alif lam syamsiah ni, lam dia tak ada sukun dia tak? Alif lam qamariyah ada sukun atas dia. Nampak sukun bulat tu kan. Tapi alif lam syamsiah, lam dia tak ada sukun. Tapi huruf ketiga dia bersyaddah. Kebiasaannya selalunya alif lam syamsiah ni huruf ketiga dia tu bertanda syaddah. Kamu nampak ni? Ra dia syaddah, ta syaddah, lam ni ada syaddah, syin huruf syaddah kan. Dia huruf ketiga. Huruf ketiga dia bersyaddah. Kalau kau tengok balik dekat sini alif lam qamariyah, dia punya lam tu ada sukun tak? Ada sukun, sukun bulat. Betul tak? Okey. Jadi alif lam qamariyah ni huruf dia tiga ni kan. Ya, ain dengan mim. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ya. Kan? Asal dia perkataan dia adalah yaumu, iaitu yang bermaksud hari. Tapi bila dimasukkan alif lam, kan? Lam dia disukunkan, jadi al-yaumu sebutan dia. Al-yaumu. Sebutan lam tu masih ada dalam sebutan dan lam masih ada dalam tulisan. Dalam tulisan pun ada lam, sebutan pun ada lam. Jadi al-yaumu. Huruf ain pula. Kan perkataan asal dia adalah Arabiyah. Bila dimasukkan alif lam, lam tu disukunkan dan juga huruf lam tu masih ada dalam sebutan dan juga tulisan. Jadi al-Arabiyah. Tengok, al-Arabiyah ada dalam al-Arabiyah kan. Jadi dalam sebutan pun ada huruf lam, tulisan pun ada huruf lam. Okey, mim. Mim di sini, okey, untuk perkataan miladu, iaitu perkataan miladu. Bermaksud apa? Bulan Masihi lah kan, bulan tahun-tahun Masihi. Okey, jadi miladu bila dimasukkan alif lam, lam disukunkan, jadi al-miladu. Al-miladu. No? Jadi huruf lam tu masih ada dalam sebutan dan juga tulisan. Tu alif lam qamariyah. Nah, sebutan alif lam qamariyah diisi al. Ada sebut al. Lam tu tidak dihilangkan, masih disebut al-qamariyah, al-yaumu, al-arabiyah, al-miladu. Tapi berbeza dengan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah dalam tulisan ada lam tak? Ni, alif lam syinan. Ada lam juga, tapi huruf lam tu tidak disebut dalam lidah. Nah, lam tu tidak disebut dalam lidah kita tu. Tak contoh yang tadi huruf ra kan. Huruf dia huruf ra. Daripada perkataan riyadhi yang maksud apa? Taman. Riyadhi maksud dia taman. Jadi bila dimasukkan alif lam, dia syaddahkan huruf ra tu. Asalnya ra dia tak ada syaddah pun, riyadhi saja. Tapi bila dimasukkan alif lam, ra tu disyaddahkan, lam tu tidak bersukun dan juga huruf lam tu bila kita sebut, kita hilangkan huruf lam. Kita hazafkan huruf lam. Jadi sebutan dia apa dah? Ar-riyadhi. Ustaz sebut lam tadi, tak ada lam kan? Terus Ustaz masuk kepada huruf ra kan? Huruf ketiga terus masuk huruf ketiga, huruf ra terus. Jadi ar-riyadhi. Boleh faham? Nampak dah perbezaan dia? Alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Yang kedua, huruf ta. Kan? Asal perkataan dia adalah takrimu. Asal perkataan dia tak ada alif lam. Perkataan dia takrimu. Lepas tu dia masukkan alif lam. Kan? Dia masukkan alif lam. Ta tu disyaddahkan. Dia bubuh pada syaddah. Lam tak ada sukun. Jadi sebutan dia terus masuk kepada huruf yang ketiga. Huruf ta tu. Jadi at-takrimu. Huruf lam dihazafkan ataupun dihilangkan. Boleh jelas? Okey, contoh yang ketiga lagi. Okey, perkataan asal dia lughah, iaitu bermaksud bahasa. Nah, perkataan asal dia lughah bermaksud bahasa. Kemudian dimasukkan alif lam. Masukkan alif lam. Jadi lam yang asal tu ditambahkan syaddah. Ditambahkan syaddah. Jadi lam yang ditambah tu, alif lam syamsiah tu, lam yang ditambah tu tak ada sukun dan dihazafkan sebutan dia, dihilangkan sebutan dia. Jadilah al-lughah. Dia terus masuk lam yang ketiga ni. Lam yang kedua ni dia dihilangkan sebutan dia. Walaupun ada dalam tulisan tapi sebutan dia dihilangkan, jadilah al-lughah.
Dan contoh yang keempat, contoh terakhir, alif lam syamsiah. Okay, huruf shin. Huruf shin, perkataan asal dia syahru. Tak ada alif lam. Asal perkataan dia syahru. Bila dimasukkan alif lam, shin tu disyaddahkan, lam tak ada sukun. Jadi sebutan dia terus kepada huruf ketiga, iaitu huruf shin. Jadi asyahru. Huruf lam ni sebutan dia dihilangkan, tapi tulisan dia masih ada. Asyahru. Boleh jelas nampak? Okey, perbezaan, sekali lagi saya ulang, perbezaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Yang pertama sekali dekat apa? Okey, huruf lam. Alif lam qamariyah disukunkan, ada sukun atas dia, sukun bulat tu. Alif lam qamariyah, lam dia tu ada sukun, dan lam alif lam syamsiah tak ada sukun atas dia, kosong. Tak ada bulat pun atas dia kan, tak ada sukun. Dan yang kedua, huruf ketiga dia. Di sini, huruf ketiga dia ada syaddah dengan tak ada syaddah. Alif lam qamariyah, huruf ketiga dia tak ada syaddah. Manakala alif lam syamsiah, huruf ketiga dia ada syaddah. Tu beza dia. Lepas tu, beza dari sebutan. Sebutan dia pula, alif lam qamariyah, lam tu masih disebut, iaitu al, kan? Al-qamariyah. Tapi kalau alif lam syamsiah, lam tu dihilangkan sebutan dia, tapi dalam tulisan masih ada. Dua-dua dalam tulisan masih ada, tapi beza alif lam qamariyah dengan syamsiah. Alif lam qamariyah, lam tu disebut, tapi alif lam syamsiah, lam tidak disebut. Dia terus masuk kepada huruf yang ketiga. Boleh jelas? Faham Okey, kita buat dia ada sikit latihan. Ustaz nak kamu buat latihan ni dalam buku. Okey, iaitu yang pertama, kamu buatlah dua kotak, kan? Kamu buat dua kotak. Sebelah kanan kamu buat alif lam qamariyah, sebelah kiri kamu buat alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Jadi okey, tak contoh okey. Kamu buat kotak, kan? Buat kotak itu. Kan? Sini kamu lihat alif lam qamariyah, sini alif lam syamsiah. Lepas tu jawapan di bawah. Jawapan di bawah. Okey, jawapan di sini antara empat ni. Contoh al-lisanu. Al-lisanu kalau dia ni alif lam syamsiah, kamu bubuh kotak alif lam syamsiah kat sini. Kalau dia alif lam qamariyah, kamu bubuh sini kotak dia. Kalau dia ni kotak kedua, al-maktabu. Kalau dia ni alif lam qamariyah, bubuh kotak alif lam qamariyah sini. Kalau dia alif lam syamsiah, bubuh sini. Tu cara dia latihan dia. Pilih. Kamu kena pasti yang mana huruf alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Jelas? Okey, baik. Kita tengok sini. Sini lebih jelas dah nampak lah. Penerangan tambahan lagi. Okey, nampak ni. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ni, nampak tak? Okey, kataan asal dia muallim. Kataan asal dia muallim. Mim ni dia huruf alif lam qamariyah. Okey, muallim dia dimasukkan tambah alif lam jadi al-muallim. Dia ada sukun atas dia. Lam yang ada sukun atas dia. Nampak tak? Lepas tu, lam tu masih disebut al. Al-muallim masih disebut. Lepas tu, dia juga tidak mengubah perkataan asal dia. Daripada perkataan muallim, jadi al-muallim. Sama juga. Cuma tambah al di depan dia. Dia tidak mengubah perkataan asal dia. Okey, tengok sini. Kataan kedua dia, daripada huruf ain. Okey. Aidun iaitu hari raya, kan? Dimasukkan alif lam jadi al-aidu. Jadi al-aidu. Huruf lam masih disebut al, iaitu masih disebut, dan juga lam tu ada sukun atas dia. Jadi al-aidu. Jelas? Nampak? Okey, insya-Allah faham. Kalau tak faham boleh ulang lagi, insya-Allah. Kalau ulang dari video kat YouTube tu, ulang pula satu kali, ustaz akan boleh ulang sebab video tu dirakam. Kalau kelas kamu suruh ulang 10 kali, ustaz tak larat dah. Sebab kering tengkok. Kalau video tak apa, ustaz tak kering tengkok. Ulang pilah beratus kali pun. Ulang sampai kamu faham. Okey, kita tengok contoh pula dekat alif lam syamsiah. Okey, perkataan taqwim. Okey, taqwim huruf ta kan? Taqwim. Kataan asal taqwim dimasukkan alif lam jadi at-taqwim. Huruf ta tu dibubuh syaddah, lam tak ada sukun. Kemudian sebutan dia huruf lam dihilangkan, terus masuk pada huruf yang ketiga. Jadi at-taqwim. Huruf lam tu dihilangkan dalam sebutan ataupun dihazafkan dalam sebutan. Jadi at-taqwim. Jelas? Contoh yang terakhir satu lagi, alif lam syamsiah.
Iaitu perkataan rais, huruf ra. Asal perkataan dia rais. Masuk alif lam. Jadi ar-rais. No? No, lam dia tak ada sukun pun. Huruf ra dia masukkan syaddah. No? Huruf ra dia masukkan syaddah. Kemudian sebutan dia dihilangkan huruf lam. Dia masuk tulis huruf ketiga iaitu ar-rais. Huruf lam tu dihilangkan dalam sebutan. Walaupun dalam tulisan dia ada tapi dia tak disebut. Terus masuk kepada huruf yang ketiga. Itulah beza antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Baik, kemudian kamu boleh buatlah latihan satu lagi. No, tadi dah ada satu latihan. Okay, ni satu lagi latihan. No. Kamu masukkan alif lam dalam perkataan yang tak ada alif lam ni. Tu contoh dia dah itulah. Kamu tengok macam mana cara nak masukkan contoh-contoh dia ni. Masukkan alif lam dalam perkataan yang tak ada alif lam ni. Contoh mim sahatun dia tak ada alif lam. Kamu masukkan alif lam. Macam mana ejaan dia? No? Adakah mim ni perlu kamu syaddah ke tak? Adakah dia ni alif lam qamariyah atau syamsiyah? Contoh Okay, Ustaz bagi kata apa? Mirwahatun kan. Mirwahatun. Kan mirwahatun kan. Kata asal mirwahatun. Tak masuk alif lam. Jadi apa? Jadi dah alif kepada al-mirwahatun. Contoh dia. Daripada perkataan tak ada mim, tak ada alif lam, kamu masuk kat alif lam. Tu cara latihan dia. 4 kataan ni mim sahatun, sya'run, rijalun, ainun. Kamu masukkan alif lam dalam 4 perkataan ni. Kena dua latihan dah tadi latihan ni.